Main dah siap Dah. Main dah siap dah. Jom. Macam ni, Baba keluar kejap dengan Fuad. So nanti Baba dah, kalau ada apa-apa benda yang Mayam nak kirim ke apa ke, nanti main call Baba. Pasal Fuad pun dah sampai tu kat bawah. Nanti kan apa pula dia kakak kan. Kejap nanti kan apa-apa main telefon Baba Perempuan ni sebenarnya, dia paling tak suka dengan lelaki yang banyak dan suka bagi alasan. Alasan yang sama, penat. Cuma, jangan bagi dia cakap, I dah penat dengan alasan you. Dia akan bagi kau pilihan. Kau yang berubah atau aku yang berubah. Dah habis cerita? Yang, tolong yang ambilkan remote. Alah, baby lah pergi ambil. Baby kan dekat. Ni jauh, sayang. Jangan pergi bersuluh, yang. Remote tu dekat je dengan awak. Tolonglah ambil. Tak semua perkara bini betul. Memang saya jauh, sayang. Saya buktikan kat awak, Awak tengok. 1 jengkal, 2 jengkal, 3 jengkal, 4 jengkal, 5 jengkal, 6 jengkal. Awak 1, 2, 3, 4. 3 je sebenarnya. Tengok, awak lebih dekat. Patutnya awak pergi ambil. Bukan susah pun. Depan mata awak ni, awak gerak sikit dan awak ambil lah. Ambil, sayang. Itu dia. Itu dia tadi antara rangkuman VT TikTok tentang topik kita hari ini, iaitu pasangan banyak alasan. Kalau cakap tentang alasan ini tadi, Fatin, kita pun dah kongsikan dari awal tadi kan. Kadang-kadang kata orang, kalau kita sayang ataupun kita untuk orang yang penting dalam hidup kita, tak ada perkara yang boleh kita jadikan alasan. Sesibuk mana pun, sesukar mana pun, akan tetap kita usahakan. Betul. Tapi ada pula yang berpendapat kadang-kadang alasan ni untuk kita menjaga hati dan juga kita bersikap kata terbuka, kita nak berikan yang terbaik untuk kita kata menjadi lebih harmoni lah kan. Tak apa, hari ini kita nak bincangkan yang mana satu sebenarnya alasan tu sesuai atau tak dalam rumah tangga ni. Kita nak bawakan tetamu-tetamu kita di studio. Kita nak perkenalkan di sebelah Fiza kita bersama dengan Diana Rusdi, pengacara. Apa khabar, Diana? Alhamdulillah, sihat. Dah bersedia? Soalannya sangat membuatkan I gementar. Sabar. Tak ada, tapi terima kasihlah tak ada bagi alasan untuk tak datang dalam Betul, hari ni. betul. Tiada alasan. Alasanmu, tajuk lagu pula. Bukan Macam mana tu? Kita bersama dengan Acong. Sihat, Acong? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Boleh tak berani satu lagu sikit? Kenangan yang lama menjelma. Sedap. Kenangan menjelma tak apa, tapi alasan jangan ditimbulkan. Okey. Tapi kata orang kadang-kadang alasan tu untuk mengharmonikan keadaan ataupun mencari titik tengah untuk mengelakkan perbalahan dan sebagainya. Tak tahu betul atau tak betul? Kita tak sekali lagi bersama dengan Cik Fazli. Apa khabar, Cik Fazli? Baik, Alhamdulillah. Hari ini saya seronok dengan Acong ni sebab macam pulang nasyid dah sama dia kali. Saya baru nak tanya. Tadi Acong dah nyanyi. Cik Fazli Saya backup ke? Berjanji. Okey. Kita baik. nak mulakan topik perbincangan kita hari ini tentang topik pasangan banyak alasan. Alasan ini mungkin ada konotasi yang berbeza-beza. Dia boleh jadi konotasi yang positif, tapi dia juga boleh menjadi konotasi yang negatif. Tetapi bila kita cakap tentang alasan yang negatif ini, kata orang kalau kita sayang, kita hargai, kita cintai, penting dalam hidup kita, tak akan ada satu pun alasan. Ya ke, Cik Fazli? Aduh, susah soalan. Saya dengar pun rasa berat. Terima kasih. Bila sebut alasan ni, saya sebenarnya bila sebut alasan ni, saya terbayangkan alasan ni dia punya konotasinya negatif. Kan? Sebab kalau positif namanya justifikasi. Nampak? Intellectual. Kalau alasan tu biasanya dia akan kita akan melihat dari sudut negatif lah kan. Sebab alasan ni bila sebut, pertama kita bila sebut alasan, you ni bagi alasan je. Pertama, alasan tu kita akan faham bahawa seorang itu dia sebenarnya dalam psikologi disebut sebagai salah satu disebut sebagai self defense mechanism. Mekanisme mempertahankan diri. Kan? Kenapa you tak kurus? I tak kurus sebab you lah masak sedap. Contoh. Tapi alasan tu macam boleh terima alasan. Tapi bermakna bila kita bagi alasan, pertama kita tidak nak nampak benda tu sebagai satu benda yang negatif ataupun tidak boleh diterima. Itu satu. Yang kedua, kita bagi alasan kadang-kadang supaya kita ni tidak bertanggungjawab terhadap benda tu. Contoh saya bagi contoh ini yang negatifnya lah kan. Kenapa you curang? I curang sebab you tak layan I. Itu ada alasan. kekosongan. Kan? Alasan maksudnya dia tak nak bertanggungjawab terhadap apa yang berlaku. Dia meletakkan kesalahan itu pada pasangan. Pasangan tak nak layan itu memang satu kesalahan.
Tetapi curang itulah satu kesalahan yang lain. Betul. Tapi bila dia bagi alasan seolah-olah macam, oh, I buat dia sebab you buat. Kalau you tak buat, I tak buat. Maknanya dia tidak nak ambil tanggungjawab. Sedangkan tingkah laku dia tu adalah tanggungjawab dia sendiri, pilihan dia. Kan? Jadi sebab itu bila kita sebut alasan ni, bila kita lihat dari sudut yang apa ni, bila kita faham bahawa alasan dia satu yang negatif, bila pasangan ni terlalu banyak bagi alasan, kesan dia boleh menyebabkan pasangan kita ni hilang kepercayaan. Sebab satu, yalah bila berulang kali, kenapa you buat macam ni? Wah, you buat macam ni sebab gini contohlah kan. Jadi bila selalu bagi alasan, lama-lama kepercayaan tu akan terhakis. Kan? Jadi segala apa saja justifikasi yang you bagi, kita tak percayalah. Sebab semua itu adalah alasan. Alasan ni maknanya dalam bahasa mudah memang kita tak nak ambil tanggungjawab, tak nak selesaikan, tak nak buat benda tu. Sebab tu bila Fiza sebut tadi, bila kita dah sayangkan seseorang, dia tak bagi alasan, kita akan cuba buat sebaik mungkin. Oh, jadi maknanya kalau ada orang tu dia cuba untuk squeeze it, maksudnya cuba mengadakan waktu ataupun mencerahkan keadaan ataupun effort lah. Nak cakap bahasa Melayu. Berusaha dan sebagainya. Mana kita boleh kata orang itu serius dalam perhubungan rumah tangga itu sendiri. Tapi bukan ke alasan ini dia melalui proses pembelajaran dalam kehidupan. Kadang-kadang macam Fadhil cakap tadi, bukan untuk negatif saja. Kadang-kadang dia nak jaga perasaan orang kata pihak-pihak tertentu dan sebagainya. Bukan mengambil kesempatan. Bagaimana Acung punya pandangan untuk kita melihat alasan ni sebenarnya dia boleh tetapi taklah keterlaluan sampai hilang kepercayaan, hilang kebergantungan. Yelah, dia nama pun alasan kan. Jangan sedih, Syong. Taklah, kadang-kadang saya sendirilah. Tak payah jauh-jauh lah, saya sendirilah. Dengan rumah, kadang benda ni baru berlaku siang tadi. Kita trim. Tu panas ni. Kita trim janggut kan. Padahal dah basuh sing kita dah cantik dah. Dia masuk bilik air. Yang, you tadi trim. Saya tengok bersih pak kat atas tu. Ya ke? Saya dah bersihkan dah. Tapi masih lagi. Okey, tak apa, saya bersihkan balik. Tak payah, saya dah bersihkan dah. Maknanya alasan kita tadi tu macam tak diterima lah. Saya macam susah ni bagi alasan ni. Jadi selamatkan diri lah. Dah lambat nak pergi. Tapi apa yang Acung kongsikan sebenarnya dia bukanlah nak orang kata mencari kesalahan sesiapa tapi nak validasi yang mana ni awak buat tak untuk pengakuan dan sebagainya. Dia nak tengok kita bagi alasannya macam mana. Tapi macam saya selalu saya tak nak panjangkan benda. So bila mengaku je lah. Bila dia tembak kita okey, I salah. So tak nak panjangkan alasan. Tapi inilah sebenarnya Cik Fazli yang macam tadi saya katakan, kadang-kadang ada setengah orang dia mencari alasan tu untuk meredakan keadaan, bagi mengelakkan keadaan tu menjadi lebih besar. Mungkin orang perempuan kebiasaannya kadang-kadang kita selalu, kita tak kata pasangan lelaki tak mencuba, tapi kalau kita lihat dalam konteks hubungan rumah tangga, kebiasaannya memang pasangan perempuan, isteri ni yang lebih banyak akan melakukan pelbagai perkara. Nak cantik untuk suami, nak kurus untuk suami, nak masak sedap untuk suami, nak balik rumah cepat, nak menantikan kepulangan suami. Betul? Betul. Jadi kadang-kadang alasan-alasan yang diguna pakai kepada pasangan tu bukan untuk mengeruhkan keadaan, tetapi kadang-kadang ada alasan yang diguna pakai untuk mengelakkan daripada keadaan itu berlanjutan menjadi mudarat. Diana setuju tak? Betul-betul, sangat setuju. Sebab especially untuk perempuan kot, kita lebih menerima juga. Dan juga bukan kita yang bagi alasan kebanyakannya, kebanyakan lelaki memberikan alasan, tapi kita terpaksa menerima sebab nak elakkan pergaduhan juga. Jadi tengok juga alasan tu munasabah walaupun tak valid lah. Tidak valid pun kan, tapi sebab alah malas nak panjang-panjangkan cerita kan. Jadi macam iyalah baiklah diamkan aja ataupun iyakan saja. Hashtag anggap selesai. Hashtag anggap selesai, betul. Tapi dan again betul. I rasa ada juga alasan-alasan yang macam kalau tak munasabah, yes, kita rasa kita patut discuss balik ke, cerita balik ke, berbincang balik ke. Tapi kalau setakat benda-benda yang remeh, saya rasa betul perempuan jenis yang macam okeylah dah lah. Walaupun kita perempuan kuat bebel, tapi abaikan je lah, dah lah. Macam tu. Lagi-lagi tengok macam faktor umur kan, kadang-kadang macam tak kuasa dah kan. Tak apalah dek, macam tu. Betul kan? Setuju ke? Macam tengah lalu proses waktu. Okey, tak apa. Kita nak sambung dengan tetamu-tetamu kita. Umur tu sensitif kan? Faham. Kita nak dengar juga pandangan mereka di luar sana berkenaan dengan topik yang kita bawakan, pasangan banyak alasan ni. Mungkin ada setengah orang tu dia nak
tak nak prolong, dia tak nak besarkan masalah. So dia just bagi simple excuse. And ada certain people dia macam sorok, dia nak sorok sesuatu, jadi dia banyak bagi excuse lah. So kalau orang yang selalu beri alasan ni kan, dia boleh merosakkan satu perhubungan tu sebab dia tiada kepercayaan antara pasangan tersebut. Kalau alasan ni dia banyak, tapi dia ada baik dan buruk. Tapi antara salah satu alasan, contohnya dia tak nak pergi rumah mertua sebab nak lepak dengan kawan-kawan serius dia, itu unacceptable. pendapat saya, alasan tu kalau munasabah saya boleh terima. Tapi kalau terlampau banyak alasan yang tak munasabah, saya rasa tak patutlah. Sebagai pasangan, kalau nak hubungan tu bahagia, kena berpada-pada. Sebab kadang-kadang kita kena buat benda yang kita tak suka untuk menggembirakan pasangan. Kau tanya, takkan saya nak mengaku saya kan? Mesti cakap pasangan saya. Macam saya cakap, dia bergantung pada situasi. Kalau banyak sangat alasan, tak kena dengan situasi, memang boleh menyebabkan marah lah. Baik, saya setuju yang tu. Kita tengok juga situasinya. Kalau banyak sangat alasan tu, kita pun macam dah malas nak bercakap kan. Kan selalunya kalau wanita ni dia perlu kata beri penjelasan. Baik, kita nak bacakan di Facebook Alia Maisara. Assalamualaikum wanita hari ini. Alasan yang diberikan oleh pasangan dalam satu-satu perkara kadang-kadang boleh menyebabkan hati pasangan terluka. Kita kena saling bertolak ansur. Kadang-kadang pasangan ajak balik rumah ibu bapa mertua pun banyak alasan yang diberi. Ingat, kita bukan kahwin dengan pasangan saja. Kita juga harus terima keluarga pasangan juga. Jangan terlalu banyak alasan hingga melukakan perasaan. Aduh. Okey, boleh tanyakan kepada Cik Fazli. Cik Fazli, kita bercakap tentang alasan. Tadi tolak ansur katanya. Dan kadang-kadang bagaimana untuk justifikasi itu juga perlu. Dan kadang-kadang mungkin ramai juga dalam kalangan penonton yang kadang-kadang ada dalam dilema ataupun belenggu, Cik Fazli. Sebab kadang-kadang alasan tu betul. Tapi kadang-kadang alasan tu tak diterima kerana kita dianggap memberi alasan yang kosong. Ini yang sering kali berlaku dalam kalangan pasangan. Selalunya yang kena macam orang lelaki lah. Saya betul, niat dia betul, jujur dah tu, alasan tu betul lah tu. Tapi kadang-kadang dianggap tidak benar. Dia dah justifikasi tapi dianggap sebagai alasan. Kita dah bagi tahu betul pun tak terima juga. Maaf cakap orang lelaki ya. Dalam dewan, dalam studio pun sedih. Ramai abang kamera pun angguk. Dia sebenarnya pada saya macam ni sebab kadang-kadang saya tertarik bila kita sebut alasan untuk jaga hati. Alasan untuk jaga hati ni kadang-kadang bila kita beri, kalau sekali pertama kita beri mungkin okey, tapi kalau berkali-kali alasan yang sama, macam saya sebut tadi, akan hilang kepercayaan. Betul ke you bagi alasan saja, sebenarnya you tak nak kan? Maka pasangan kita akan tafsir berdasarkan persepsi dia. Kan? Seolah-olah sedangkan kita mungkin ada sesuatu menyebabkan kita tak nak balik. Macam tadilah kes tadi kan. Kita mungkin ada benda yang menyebabkan kita tak nak balik. Ada job tadi. Kan? Sebab itu pada saya, untuk mengelakkan supaya diberi alasan-alasan yang tidak tepat ataupun alasan yang direka ni, dalam bahasa yang mudah, terus terang. Sebab kadang-kadang pasangan kita tak tahu sebenarnya apa masalah kita kan. Contoh mungkin, kalau kita ambil contoh balik kampung tadi lah. Mungkin suami kita ni sebenarnya mungkin dia ada isu berdepan dengan adik-beradik kita ke. Tapi dia tak cerita dekat kita sebab nak jaga hati kita. Jadi dia mengelak berterus terang hanya kerana apa? Kerana nak menjaga hati kita dan tak nak supaya benda tu jadi lebih besar. Maka dia berilah alasan. Tetapi alasan yang baik dah ni sebenarnya. Alasannya justifikasi lah. Saya suka guna. Justifikasi. Tapi bila tak berterus terang, maka isteri takkan faham. Sebab itu pada saya banyak komunikasi, masalah komunikasi ini berlaku hanya kerana kita tidak berterus terang. Cuma bila berterus terang, cerita dia adalah kaedah, cara nak terus terang kan. Sebab ini melibatkan contoh hubungan dia dengan adik-beradik kita, dengan ipar duai kita kan. Jadi kalau kita salah cara, dia akan jadi gaduh pula. Mungkin isteri kita bergaduh dengan adik-beradik dia pula. Jadi kita nak elak benda itu, maka kita bagi alasan. So pada saya, apa-apa saja sebenarnya, jangan bagi alasan, tetapi kita berterus terang lebih mudah. Itu satu. Tapi bila sebut tentang alasan ni, saya sebenarnya lebih, saya punya pemahaman, bila sebut alasan ni adalah dia lebih kepada orang yang memang tak nak buat benda tu. Kenapa you tak berhenti merokok? Contoh, kenapa tak berhenti merokok? I stres lah, I serabut lah. Kan? Jadi bila I stres, cari idea kan? Contoh. Tapi sedangkan kesan daripada tu, contoh, dalam
ada anak dalam rumah, ada isteri yang mungkin terkesan daripada apa yang dia buat. Tanya soalan sebenarnya. Boleh saya tanya? Ini daripada pembacaan saya lah. Tapi daripada kawan saya tu saya jumpa kat sini jugalah. Okey, kalau kadang-kadang pasangan dia bagi alasan contoh, tapi kadang-kadang apa yang diberikan oleh pasangan ni dia cuba untuk melakukan yang terbaik dah. Tapi kadang-kadang terbaik itu mungkin terbaik bagi diri kita. Tapi pasangan kita ni still rasa macam apa yang kita lakukan, alasan yang diberikan ataupun justifikasi yang diberikan tu tetap bukanlah yang terbaik. Kalau macam ni macam mana kita nak cari titik tengah? Itu penting. Tapi Fiza ada sebut jawapan itu, titik tengah. Sebab expectation kita dengan realiti pasangan kita dia tak sama. Expectation kita kata okey, yang terbaik adalah suami kita begini-gini, isteri kita begini-gini. Tapi realitinya dia terlalu rendah. Jadi kita kena rendahkan expectation supaya dia boleh berubah, perubahan dia tu pun tidak terlalu ketara. Kita kena ubah diri kita lah sebenarnya kita memang tak boleh ubah orang pun. Tetapi paling tidak kita boleh membantu perubahan pasangan tu dengan rangsangan-rangsangan. Contoh kan, contoh. Kalau pasangan kita ni contohlah dia tak semayang. Kita boleh suruh dia semayang, tapi dia tak semayang juga kan. Tapi paling tidak kita bentanglah dalam sejadah. Kan kita tak suruh tapi kita bentangkan, bang, pintu bilik air dah terbuka untuk berwuduk silakan. Contohlah kan. Maknanya bantu rangsangan tu. Itu memang kita tak boleh ubah pasangan kita. Okey, baik. Dan saya tertarik sebenarnya kalau tadi tu kita bercakap mengenai macam mana untuk kita kata nak kembalikan balik. Maksudnya kita kena untuk kita nak adakan kepercayaan tu balik kan Cik Fazli kan. Tapi bagaimana sebenarnya kadang-kadang kita rasa macam awak ni tak bersyukur lah. Saya macam ni. Itu alasan atau apa sebenarnya Chong? Tapi sebenarnya isteri tu ataupun pasangan kita tu nak meminta ataupun melihat kepada satu perubahan. Bagaimana? Tak tahu lah bagi pendapat saya lah. Sebab Cik Fazli tolong jawab. Tapi kalau Acong sendiri nak menyelamatkan rumah tangga kan. Kalau gaduh dan sebagainya untuk macam saya, saya mau tu orang kata bila ada macam soalan yang tone dia tinggi sikit, saya akan rendahkan sikit saya punya tone. So kalau boleh nak elakkan benda-benda untuk berpanjangan. Saya tak suka benda-benda berpanjangan sebab yalah kita duduk serumah kejap lagi kan lalu dang. Kenapa bini aku apa yang dia marah kat aku ni? Kan pergi dapur nak cuci pinggan tapi keretang. Masak ke basuh pinggan ni? Kan. Jadi saya suka lagi orang kata apa? Toleransi tu. Give and take tu kena ada tu. Tapi kalau dalam hubungan rumah tangga Acong, kalau kita lihat Acong ni sebagai seorang yang macam dilihat sebagai membawa watak yang kelakar kan. Mungkin orang akan ingat tak serius dan sebagainya. Kalau kat rumah sebenarnya siapa yang lebih banyak bertoleransi lah, banyak mengalah? Kat rumah yang lagi kelakar sekarang orang rumah saya. Maria dia lagi kelakar daripada saya sekarang. Rasanya yang toleransi lagi saya lah. So sebab kita faham orang rumah kerja. So bila dia balik kita tak nak streskan dia. Bila dia balik je, yang I masak sayur goreng yang. So dia balik dia happy kejap. Sampai kat rumah kejap lagi dia dah makan. Yang itu tak tadi masak air fry ni. So saya nak dia punya mood balik kerja tu happy. So saya tak nak bagi alasan bila dia balik je kita nak sambung lagi dia. Masam punya muka dah kenapa? Tak syok kan. Okey, dan ini mungkin situasi yang berlaku dalam rumah tangga. Kadang-kadang isteri tu memanglah tanggungjawab kan, tapi suami ataupun pasangan itu dia berat tulang sikit. Suruh minta tolong ni, isteri dah kena buat semua ni, tapi suami tu banyak beri alasan. Macam mana sebenarnya kita nak tegur dengan cara yang baik, dengan cara yang menghormati? Diana. Okey, alhamdulillah Diana agak rasa bertuah sebab Diana dapat suami zaman sekarang yang mana lebih ringan tulang, yang banyak membantu, yang tidak mempunyai ego, yang saya lelaki, saya mencari rezeki. Yes, saya tak boleh buat benda-benda yang konon perempuan yang buat. Walhal sebenar-benarnya memang tanggungjawab lelaki, mengemas rumah, mencuci pakaian dan sebagainya. Tapi again toleransi jugalah. So again kalau nak tanya pasal macam mana, nak tanya pasal nak advise suami yang macam tu, Diana agak sukar sebab memang suami Diana jenis yang senang nak menolong. Mungkin itu atas didikan ibunya juga sebab memang jenis yang memang suruh anak-anak buat kerja rumah, walaupun lelaki walaupun perempuan kena buat kerja rumah yang sama. So
Tapi kalau ada benda-benda yang Diana rasa mungkin yang macam perlukan hint lebih sedikit tu, ceramah-ceramah agama yang akan hantar follow Facebook Cik Fazli lah. Yes, yang akan masuk dekat DM ke apa, dia hantar quotes ke. tak tengok, tak tahu dia baca ke tak baca. Dia scene je tapi dia diam, dia tak komen. Close friend seorang je. Quotes je, suami je. Itu realiti. Faham sendiri lah. Kawan-kawan mohon jangan kecil hati Dia letak close friend tu untuk suami pasangan je. Okey. Cik Fazli, sebenarnya apa yang telah kita bincangkan ni tertarik untuk saya nak patah balik kepada apa yang Cik Fazli kan kata pada awal tadi. Kadang-kadang kita meletakkan alasan ni sebenarnya untuk menyelamatkan diri kita. Contoh, kita curang, kita salahkan pasangan kita. Kita rasa tak cukup, kita salahkan pasangan kita. Sebenarnya berbalik juga kepada apa yang Cik Fazli katakan tadi, kita sebenarnya harus mendidik diri kita dan memperbaiki diri kita. Mungkin boleh dikongsikan. Dia sebenarnya orang bagi alasan sebab dia tak nak berubah. Dia rasa selesa dengan apa yang dia ada kan. Tapi bila dia selesa dengan apa yang dia ada, adakah keselesaan yang dia rasa sekarang tu bila dia tak nak ubah tu adalah benda yang baik? Sebab kadang-kadang kita rasa aku okey, malas macam ni, duduk rumah balik rumah, kerja penat balik mesti berehat kat rumah kan. Tak tolong isteri. Kan? Kenapa tak tolong? Aku ketua keluarga. Itu alasan dia bagi kan. Jadi adakah itu satu benda yang baik? Dia mungkin rasa pada dia baik sebab itulah mengikut persepsi masyarakat, ketua keluarga kena cari nafkah, balik rumah rehat. Tapi realiti semasanya, isteri bekerja tak? Kalau isteri bekerja, berbanding isteri juga penat. Kan? Maknanya perlu kepada perubahan sebab kalau dia tak berubah, apa akan berlaku? Bebanan urus rumah tu akan terletak pada isterinya sahaja. Bila isterinya terbeban, lama-lama dia akan menjejaskan emosi antara dia dengan pasangan. So, bila kita selalu bagi alasan, kita memang akan rasa selesa. Pasangan kita pun tak boleh paksa kita. Tetapi satu masa nanti, dia juga boleh menjejaskan rumah tangga. Kenapa? Kerana bebanan yang dipikul itu adalah bergantung pada seorang. Sebab itu pada saya, nak berubah, tak nak bagi alasan, dia bermula dengan kesedaran diri. Kita sedar, bila aku macam ni, ada orang terkesan tak? Kan? Pasangan kita terjejas tak? Kan? Sebab itu pada saya, bila kita tahu, kita dalam keadaan macam ni, walaupun kita saya sedut bagi alasan, tapi pasangan kita terjejas, ahli keluarga kita terjejas, bermakna kita kena buat perubahan. So, nak buat perubahan, jangan bagi alasan. Buat dulu. Kadang-kadang kita nak berubah ni, kita tunggu benda sempurna dulu. Tunggu benda ni ada dulu, benda tu ada dulu, baru nak berubah. Tak, kadang-kadang perlu buat dengan sedikit-sedikit. Contohlah kan. Contoh, saya suka bila Diana sebut tadi kan. Suami tu memang jenis yang macam tu kan. Yang kita berdepan banyak masalah ini adalah suami-suami yang tradisional. Yang tradisional, dia kata yang kerjanya adalah okey, aku cari nafkah, balik rumah aku nak rehat, isteri semua urus rumah. Okey. Kalau isteri tidak bekerja, tak apalah. Realitinya okeylah. Tapi kalau isteri dia bekerja dan kalau contoh kalau isteri berhenti kerja, dia pun tak mampu nak tanggung keadaan rumah tu. Mana dia kena berpijak pada bumi nyata. Kan? Saya dulu sebenarnya pun memang adalah lelaki tradisional. Tetapi saya belajar untuk berubah kerana apa? Saya rasa perlu ada perubahan. Kalau tidak, kalau saya kekal dengan keadaan saya sekarang, rumah tangga saya akan terjejas. Sebab bebanan tu hanya pada seorang kan. Jadi saya kata okey, saya kena ubahlah sedikit. Nak bagi alasan bolehlah. Penat. Tapi ada waktu juga nak bagi alasan. Bila penat memang bagi tahu kan. Tetapi maknanya dia perlu kepada kesedaran. So pada saya, orang yang selalu bagi alasan, dia adalah orang yang terperangkap dalam zon selesa. Bila dalam terangkap dalam zon selesa, dia tidak akan berkembang. So, dia tidak akan grow. Kan? Jadi, kalau contoh orang macam ni, katakan rumah tangga dia, maaf saya sebut, andai kata berpisah. Dia kahwin dengan sesiapa saja pun. Sama je. Dia akan berada pada takut yang lama. Tetap sama. Sebab dia sentiasa beranggapan bahawa orang lain yang tak sempurna, meletakkan diri sendiri terlalu sempurna. Pada saya mudah je. Kalau contoh, you kahwin sampai 6-7 kali, dia bercerai. Kan maksudnya bercerai. You nak salahkan 7 orang tu semua nak salahkan ke? Sebenarnya bila jodoh, pada saya 3 kali pun dah cukup dah untuk kita berenung balik. Mungkin ni salah aku sebab 3 orang lain takkan 3 orang sama. Tambah balik. Ataupun satu lagi contoh, bila kita berpisah, pasangan kita dia kahwin dengan orang lain lebih bahagia. Kita kahwin dengan orang baru berantakan juga kan. Masih dengan alasan. Masih lagi nak alasan. Jadi sebab tu orang yang bijak ni adalah orang yang dia dengar nasihat macam ni ataupun dia tengok orang sekeliling, dia akan bermuhasabah atau refleksi diri. InsyaAllah. Kan? Orang yang tak bijak ni adalah semua orang yang sebut dia tersinggung je. Semua orang salah lah. Semua orang salah. Dia je betul. Dia je betul. Chong mungkin nak tambah di hujung perbincangan kita berkenaan topik hari ini? Nak tambah tak ada. Cuma nak share sikit lah. Silakan. Sebenarnya kalau hidup berumah tangga, especially berumah tangga, elakkanlah bermasalah.
elakkan bermasalah kalau boleh. Jangan panjangkan sesuatu perkara yang benda tu macam saya cakap tadi, pasal janggut selai pun Boleh bergaduh. boleh bergaduh. Bergaduh tu bukan satu hari, dia boleh melanjak sampai seminggu tu. Jadi elakkan perkara-perkara macam tu. So orang kata give and take. Kena ada give and take. Okey, kalau itu mungkin Acung mewakili para suami. Kalau Diana, give and take. Wanita ni kena orang kata turunkan ekspektasi tu sikit kot Give aja ke atau nak kena take ni? Sebab kepada Diana, dia rasa perempuan terlalu banyak memberi ruang untuk mungkin suami berubah, untuk tukar, jangan jadi bagi banyak alasan dan sebagainya. But Diana rasa kita sebab sebenarnya bila cakap pasal perkahwinan Diana pun baru sangat kira barulah nak compare dengan orang ramai. Jadi sebenarnya untuk Diana sampai di titik sini pun bukan senang, bukan mudah, panjang sebenarnya perjalanan Diana rasa. So as time goes by, kita banyak belajar juga. Betul. Mungkin dulu kita dah bergaduh pasal satu helai janggut tu. Sekarang dah tak gaduh dalam pasal janggut tu. Okay. Bukan suami dah tak berjanggut dah. Kadang-kadang buang. Tapi itulah, I think it's about kita masing-masing suami isteri patut belajar dan Sama-sama. juga refleksi diri sendiri juga. Kena ada keterbukaan lah kan. Betul. Dan itu tadi Cik Fazli kata titik tengah tu. Seringkasnya Cik Fazli di penghujung perbincangan ni, kalau pasangan tu banyak sangat alasan, bagaimana ia juga boleh memberi kesan kepada anak-anak nanti? Anak-anak macam sponge lah. Bukan SpongeBob, sponge. Dia akan serap apa saja, bukan saja apa yang kita sebut sebagai mak ayah, tetapi apa saja karakter dan perangai kita. Kalau contoh kita buat benda yang tak baik, kita bagi alasan kat orang rumah kita, anak tengok, anak akan belajar bahawa kalau buat sesuatu yang tak betul, boleh sebut macam mana ayah sebut. Boleh sebut macam mana mak sebut. So sebab itu tuan sekalian, saya ingat sebut macam inilah. Nak baik keluarga, kita kena baik diri sendiri dulu. Kena baik diri sendiri, kena baiki segala kelemahan kita. Dan suami isteri, bila dua-dua dah baik, insya-Allah anak akan belajar tentang nak jadi baik dengan siapa? Mak ayah. Betul. Sebab itu pada saya, rumah tangga dia bukan soal antara kita dengan pasangan kita saja, tak, tapi ia adalah apa yang kita nak tanam pada anak-anak. Sebab itu bila buat baik, insya-Allah anak-anak akan berjangkit dengan kebaikan kita. Maka kita akan, walaupun contoh kita terpisah pun, tapi bila anak masih lagi baik, dia membesar dalam keadaan baik, itulah antara kebahagiaan kita walaupun tidak lagi bersama dengan pasangan kita. InsyaAllah. Rumusan yang terbaik, perkongsian yang saya kira memberi banyak manfaat kepada penonton khususnya, Fizal. InsyaAllah. Terkedu saya dengar. Ada banyak sebenarnya perkara yang kita harus pelajari. Pertama sekali tentang untuk kita sebenarnya muhasabah diri kita, refleksi diri kita untuk kita mengubah diri sendiri sebelum kita nak mengharap orang lain untuk berubah. Kita nak berehat dahulu seketika. Sekembalinya nanti kita nak kongsikan resepi cheese code. Terima kasih kita ucapkan kepada Sama-sama. tetamu kita. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Silakan.